Microstock, jual gambar online. Okay guys, hari ni saya teruja nak kongsikan topik hangat diperkatakan, especially dalam kalangan komuniti para microstocker Malaysia. Jadi topik yang saya nak ketengahkan dalam video saya kali ni adalah mengenai mitos ataupun kepercayaan karut, ajaran sesat dalam dunia microstock. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kembali lagi ke channel YouTube saya. Saya Muhammad Safwan bin Abdul Rahman. Bagi korang yang pertama kali tengok video saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sebab tonton video ini. Buat korang yang tak tahu apa itu microstock, saya nak terangkan secara ringkas lah. Microstock ni adalah sebuah industri penjualan gambar secara online. Apa jua kita shoot, gambar ke, video ke, footage ke, apa lagi, illustration ke, vektor ke, muzik ke, dan macam-macam lagi lah. Baik, sebelum kita masuk ke dalam topik yang nak dibincangkan, eloklah saya terangkan dulu latar belakang saya secara ringkas dalam bidang microstock ni. Saya mula berjinak-jinak dalam bidang microstock ini pada September 2016. Bermula dengan agensi Shutterstock. Agensi lain saya kurang pasti bila saya start. So hasil saya yang pertama adalah pada bulan Disember tahun yang sama. Bulan tu hasil saya dapat 1.5 USD lah, dan saya banyak belajar dari komuniti Group Stock Malaysia. Dan yang antara orang awal yang mencetuskan komuniti ini ialah tok penghulu saya, Encik ataupun Uncle Mahathir Muhammad Yassin, atau nama penanya Akulah Matiau. So nak cakap kat sini, saya bukanlah otai microstock. Saya bukan otai, bukan sifu dan bukan siapa-siapa. Sebenarnya ada yang lebih layak untuk bercakap pasal topik microstock ni, tapi saya dapat restu lah daripada Tok Penghulu, Abang Hafiz, untuk ketengahkan isu ni supaya kita semua sama-sama dapat belajar dan dapat manfaat dari video saya kali ni, insyaAllah. So video saya ni saya buat rentetan daripada beberapa ajaran salah dan sesat tersebar di media sosial. Salah satu grup Facebook mengenai stok foto, terutama agensi Shutterstock. Sebab dan sayu hati ini mengenangkan adik-adik yang baru nak belajar main Shutterstock kena kencing oleh admin. Sebenarnya saya kesian para beginner dan orang-orang yang baru mula nak berjinak-jinak dalam microstock ni. Mereka disuapkan dengan info yang salah, sesat lagi menyesatkan. Kita ni sama-sama ada ilmu, tak salah kita nak kongsikan kepada orang yang baru nak berjinak-jinak ni, asalkan ilmu yang kita kongsi tu ilmu yang sahih. Poin yang pertama, mitos yang pertama yang selalu kita dengar, gaji atau hasil microstock ni lumayan, goyang kaki masuk duit, upload 100 gambar dah dapat hasil. Dan yang paling sedih saya dengar, gambar saya upload dah approve, bila kita boleh dapat payment? Sabar tuan-tuan semua. Dalam microstock ni nak kata lumayan tu ada betul, ada tidak, bergantung kepada kita punya usaha dan ilmu juga. Tapi jangan expect kita baru join sebulan dua kita dah boleh jana income yang lumayan. Banyak lagi ilmu yang perlu kita gali dan cari. Microstock ni bukan sesuatu instant income, daftar hari ni esok dah ada hasil. No, kawan-kawan saya yang terlibat dengan dalam microstock ni, diorang masih lagi aktif dari mula-mula saya baru nak berjinak. Bahkan ramai sebenarnya yang lama dari saya. Seawal tahun 2012 lah kalau tak silap saya lah. Kalau awal dari itu saya minta maaf. Okay, microstock bukan satu game yang mudah. Memerlukan kerajinan, kegigihan, pengorbanan. Kadang kita perlu guna duit sendiri sampai berpuluh ribu untuk melabur dalam upgrade gear, ilmu dan sebagainya. Takkanlah korang yang ambil gambar yang hanya dengan handphone baru sehari dua nak ada income beribu-ribu USD. Bukanlah saya nak halang korang ambil gambar dengan smartphone. No, memang akan ada buahkan hasil. Cuma korang kena sedar yang korang bersaing dengan fotografer yang power skill dan ilmunya, ditambah pula dengan gear-gear yang mahal untuk menghasilkan input gambar yang lebih berkualiti dari orang yang hanya pakai smartphone. Jadi kesimpulan saya, jangan berharap sangat terus dapat income yang besar kalau effort korang ciput je. Teruskan lagi usaha korang, buat pelaburan korang dengan menghadiri kelas-kelas fotografi, upgrade skill kemahiran fotografi korang dulu. Ini bukan sesuatu permainan skim cepat kaya, bukan instant income.
Mitos atau ajaran sesat Microstock yang kedua, upload gambar di Microstock Agency bermakna kita dilarang upload gambar yang sama ke media sosial. Obviously, ini adalah ajaran yang salah. Kita upload gambar ke stock agency adalah untuk kita punya sale purpose. Gambar yang kita ambil tu tetap menjadi hak milik kita sepenuhnya. Jadi, kita berhak untuk buat apa saja dengan gambar milik kita tu. Bahkan kalau kita nak submit gambar yang sama ke agensi yang lain pun tak ada masalah. Contohnya saya submit gambar muka saya sendiri di Shutterstock dan saya submit ke agensi lain seperti Adobe Stock, 123RF, IM dan sebagainya pun tiada masalah dan tiada menjadi satu kesalahan. Cuma kalau kita jadi eksklusif contributor di agensi seperti Getty dan sebagainya, so ini betul, kita tak dibenarkan upload gambar yang sama ke agensi lain. Namun, kita upload ke media sosial still tak jadi satu kesalahan. Sebab purpose kita kongsi di media sosial bukan untuk sale purpose. Jadi jawapannya, tiada masalah dan tidak menjadi kesalahan kita upload gambar kita sendiri ke media sosial walaupun kita dah submit gambar ke stock agency. Jadi, ajaran sesat atau mitos yang ketiga, trik manipulate caption ataupun description untuk approve di agensi, terutamanya Shutterstock. Seperti mana korang tahu, Shutterstock memang agak ketat dalam menapis konten dia berbanding di agensi lain. Macam saya sendiri ada banyak pengalaman kena reject gambar yang saya submit di Shutterstock. Bukan saya je, ramai orang lain yang lama-lama pun kena reject. Tapi diterima di agensi lain. Memang betul ada trik dia yang mudah untuk kita approve gambar kita ke Shutterstock, asalkan gambar kita tu betul-betul relevan dan alasan kita tu kukuh diterima di Shutterstock. Contohnya gambar ni menunjukkan satu scene di mana customer membeli barang di kedai runcit. Saya nak fokuskan pada subjek customer berbanding muka cashier. So gambar ni valid lah untuk kita gunakan trik caption selective focus. Okey, saya bagi contoh lain. Gambar Milky Way yang saya ambil ni mengandungi grain ataupun noise dan juga motion blur. Kalau kita letak caption macam biasa, confirm kena reject. So kita letak caption dengan betul, iaitu visible noise due to high ISO and motion blur due to slow shutter speed. Okey, kalau korang tengok gambar yang ni pula, ini gambar apa ni? Tak ada nilai. Kalaupun guna trik caption tu tadi, gambar ni tak ada subjek, tak ada nilai. Kalaupun diterima di Shutterstock, tak ada siapalah nak beli dengan noise yang bersepah, gambar pula tak ada, hala tuju, main rambang je shoot. Tapi sebenarnya gambar ni ada nilai. Nilai untuk buat konten ni. Ada pula ajaran entah dari mana, alasan kena reject sebab noise ni senang settle dengan hanya flick gambar tu. Saya pun tak tahu dari mana ilmu ni dipelajari. Okay, saya faham. Mungkin ada setengah orang yang dia cuba upload satu gambar and then kena reject atas alasan noise. And then dia cuba upload gambar yang sama, cuma kali ni dia flipkan gambar tu, tiba-tiba diterima pula oleh Shutterstock. Kemudian kita assume flip gambar boleh menyelesaikan masalah noise. Ini adalah satu dakwaan yang salah. Kita kena faham, tukang review di agensi ni ramai. Boleh jadi orang review gambar pertama tu bad mood, tiba-tiba gambar yang kedua pula diterima. Mungkin reviewer yang kedua ni baru kahwin, so dia dalam mood yang baik. So kesimpulannya kat sini, kita boleh gunakan teknik trik manipulate description asalkan gambar kita tu relevan untuk dijual dan ada nilai dia. Tujuan kita masuk dalam dunia Microstock ni adalah untuk menjual gambar, bukan semata-mata nak approve gambar kita yang gambar entah apa-apa. Memang ada sesetengah gambar kita yang entah apa-apa pun dapat juga sale. Tapi seelok-eloknya kita cuba hasilkan gambar yang terbaik. Hasilkanlah gambar yang berkualiti dan ada value kepada orang lain. Okey, poin saya yang keempat, isu copyright. Ini poin yang paling penting sekali untuk kesedaran kita semua, termasuk diri saya. Okey, menggunakan gambar bukan milik kita untuk kita jual balik ke agensi adalah salah di sisi undang-undang. Jangan sesekali buat macam ni. Ada yang saya jumpa, ada orang dia download gambar dari PixArt, dia edit sikit-sikit, lepas tu dia submit ke stock agency. Ini adalah perbuatan mencuri hasil kerja orang. Sekiranya kita dapat income dari hasil curi orang lain punya artwork,
haram hukumnya dan tiada keberkatan. Sekiranya owner asal jumpa yang kita ni buat aktiviti haram ni, owner boleh report ke agensi yang artwork kita dicuri. Akibatnya akaun si pencuri boleh kena ban. Banyak contoh lah kes yang saya jumpa curi artwork orang lain yang melibatkan satu stock agensi. Salah satunya kita download gambar dari Google atau dari mana-mana sumber kemudian jual ke stok. Ini adalah satu perbuatan mencuri. Samalah kita juga sebagai kontributor stok ni, jangan menggunakan sebarang aplikasi ataupun software pirate ataupun crack. Kita dah lah mencuri hak orang lain, kemudian kita pula buat keuntungan hasil dari curi tu. Haram jadah ni tuan-tuan. Saya harap sangat-sangat kontributor Macrostock sedar perkara ini. Saya juga ingatkan diri saya dan juga kawan-kawan Macrostock yang lain. Saya tak nak gambar saya dicuri, and then saya tak nak mencuri gambar orang lain ataupun guna perisian crack, ciplak ataupun pirate untuk keuntungan diri sendiri. So kesimpulan saya untuk point isu copyright, jangan download gambar dari mana-mana kemudian kita jual semula. Jangan gunakan software editing crack. Jangan curi gambar hasil kerja keras orang lain kemudian kita jual online. Usahalah sendiri, carilah keberkatan. Isu seterusnya, ramai yang join Macrostock ni tanpa ilmu. Matlamat, aku nak join Macrostock ni nak jual gambar je, nak hasil je. Maka akibatnya bila gambar kita hodoh, tak ada nilai, tak ada sale kat stock agency, mulalah kita nak salahkan agensi ni tak laku lah apalah. Sebenarnya proses kita nak jadi kontributor yang berjaya, kita ada step-step yang perlu kita titik beratkan dulu. First kali, belajar asas-asas dalam seni fotografi. Kat sini kita perlu labur lah kita punya duit sikit untuk hadiri kelas-kelas asas fotografi, komposisi fotografi. Komposisi ni adalah satu perkara yang penting sekali sebenarnya. Kamera mahal-mahal kalau komposisi ke laut kan pun tak guna juga, sebab melanggar rule fotografi. Atau tak ada seni lah dalam fotografi orang kata. Kalau setakat snap budak umur 9 tahun pun pandai juga snap ni sebenarnya. Komposisi dalam fotografi ni banyak jenis. Ada rule of third, lead line, framing dan macam-macam lagi. Okay, lepas kita dah upgrade skill asas fotografi, what next? Kita perlu belajar lighting pula. Lighting pun antara salah satu perkara asas dan penting dalam fotografi. Dengan ilmu lighting kita boleh tahu mana satu shadow, mana satu highlight, macam mana nak bagi shadow tu lembut dan macam-macam lagi. Macam saya sendirilah, saya masih lagi belajar dalam ilmu-ilmu asas fotografi, komposisi dan lighting. Saya masih lagi belajar sampai sekarang, walaupun saya sebenarnya dah agak lama, bukan nak kata lama sangat, bolehlah juga lama dalam bidang fotografi ni. Kita masing-masing masih belajar, improve dan upgrade ilmu dari semasa ke semasa. Cari guru-guru yang dah lama dalam bidang Macrostock ni supaya ilmu yang kita dapat tu sahih. Atau korang boleh je belajar melalui medium yang percuma seperti buat kajian di Google, YouTube dan forum-forum Macrostock. Ramai juga sebenarnya saya nak suggest orang-orang yang layak dirujuk dalam Macrostock community Malaysia. Antara yang saya recommend ialah tok penghulu saya, Mahathir Mohamad Yassin, Hendrik Sulaiman, Hafiz Abdul Kadir, Abdul Latif Omar, Abang Tep, Muhammad Z.A, SK Lim, Faiz Zaki, Abang Jaiz Anwar, Abang Hamidi Izwan, Mawadi dan ramai lagi. Okay, saya minta maaf sifu-sifu yang saya tak sebut nama dia. Kalau nak sebut nanti semua panjang lah saya punya video ni. Okay, saya rasa setakat ni dulu penerangan saya mengenai mitos-mitos dan ajaran sesat dalam dunia fotostock. Sebenarnya banyak lagi nak sebut, tapi nanti video saya jadi panjang berjela. Orang mana suka tengok video panjang-panjang ni kan. Okay, harapan saya kepada newbie Macrostock, saya pun newbie sebenarnya, upgrade ilmu, cari guru yang boleh bimbing ilmu yang sahih, dan yang paling penting, carga selalu. So jangan lupa subscribe channel YouTube Macrostock Malaysia untuk dapatkan info yang sahih dan aktiviti-aktiviti komuniti Macrostocker Malaysia. Apa pula pandangan korang? Kalau korang ada pandangan yang berbeza dengan saya alu-alukan buah pandangan korang. Tinggalkan idea korang di ruang komen. Kalau sependapat pun, kalau ada sesuatu yang boleh korang nak pesan kat orang di luar sana, korang boleh tinggalkan di komen. Akhir kata, kalau korang rasa video ni bermanfaat, tolong tekan butang like dan kongsikan kepada kawan-kawan yang lain. Dan jangan ketinggalan mengikuti video-video saya yang seterusnya yang akan datang dengan tekan butang subscribe dan bell icon. Kita berjumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.